Sebenarnya apa yang dilakukan itu adalah di luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Mazhab Syafi'i pun tak ajar, aliran kesufian Imam Ghazali Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala pun tidak ajar sedemikian. Maturidiyah, Asy'ariyah pun dia tak ajar kepada kita sedemikian. Kita aja yang memandai-mandai duk kata, oh kita ni Asy'ariyah, Maturidiyah, oh kita ni ikut Imam Ghazali, tapi benda yang kita buat di Gunung Jerai tidak pun diajar oleh Imam Ghazali. Timbalan Menteri Agama kita, dia sebut tentang faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya ajaran sesat. Punca dia apa? Kenapa timbul benda-benda karut marut ni? Pasal apa? Ajaran sesat. Pasal apa? Antaranya dia sebut bahawa nombor satu kerana taksub dan fanatik kepada guru. Ini nombor satu. Sewaktu dia bentang benda ni di parlimen, dia letak nombor satu kerana taksub, sifat fanatik, melampau kepada guru. Apa yang guru kata semua terima, hak bohong pun terima, benda yang tak ada bukti pun terima. Ini nombor satu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam masyarakat kita, bila anak murid dia dah fanatik kepada guru, guru cerita benda yang tak logik pun dia boleh terima. Kita tak tahu macam mana Gunung Jerai ada kaitan dengan Nabi Adam. Kita pun tak tahu. Tuan-tuan cari dalam kitab tafsir mana yang cerita pasal Nabi Adam dengan Gunung Jerai. Tak ada. Imam Tabari ke, Imam Ibn Kathir ke, kemudian ni Dr. Wahbah Zuhaili tafsir Al-Munir ke, yang contemporary pun tak ada. Tiba-tiba keluar cerita ada kaitan Nabi ni dengan Gunung Jerai dan sebagainya. Dan pengikut ni tuan-tuan, bila dia taksub, dia akan pertahankan. Ini bahaya. Zaman saya mengaji tuan-tuan, dan saya percaya tuan-tuan pun sama dengan saya. Bila kita mengaji sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, kita biasa tengok guru kita silap. Kita pertahan ke guru kita kan tuan? Tak, kita tak pertahan. Biasa cikgu silap tu benda biasa. Kawan saya tu dia mengajar satu college, pelajar-pelajar yang brilliant, top student, cream of the cream, pelajar yang terpilih, yang dapat sponsorship daripada kerajaan antar luar negara. Dia kata nak masuk kelas, dia kata kalau tak prepare malam tu memang ketak dia. Sebab apa? Sebab budak-budak memang cerdik semua, top student. Kita tunjuk sikit, kita tersilap, dia boleh tahu, dia boleh tunjuk kat kita yang kita silap. Tuan-tuan, adakah kita nak pertahan cikgu kita kat depan ni sebab dia cikgu kita? Tak, kita tak pertahan. Kita tunjuk cikgu silap. Saya pernah cerita kot dalam kuliah di sini. Kawan saya, 2 orang di sekolah sains, tuan-tuan sekalian, memang terkenal. Additional mathematics, matematik tambahan, memang 2 orang cukup pandai. Cikgu buat-buat tak jumpa jalan, buat-buat tak jumpa jawapan, buat-buat tak dapat. Suruh kawan tu tolong. Adakah kita nak pertahankan cikgu kita? Oh tak, cikgu pandai. Tak. Cikgu pandai sekalipun, tapi bila dia tak boleh buat, anak murid tolong tunjuk tuan-tuan. Ini sekolah asrama penuh. Kita tidak dididik bahawa cikgu akan betul selama-lamanya. Tak ada. Tuan-tuan mengaji agama pun, agama tidak mengajar kita sedemikian. Tuan-tuan mengaji ilmu dunia pun, ilmu dunia tidak mengajar kita sedemikian. Sama. Kita mengaji bab dalam syariah di universiti, sama. Profesor saya daripada Mesir, Arab Mesir, sama. Dia cakap, kita tengok salah, biasa je, kita perbetulkan pensyarah kita, benda biasa. Maka kenapa kita hari ni tuan-tuan, tiba-tiba bila ada guru kita bercakap benda yang tidak ada dalil agama dan tidak ada sokongan daripada bukti-bukti saintifik pun tak ada, tiba-tiba yang tu kita bermati-matian mempertahankan dia. Hal ni kita pelik. Tapi bila kita tengok apa yang disebut, yang disenaraikan punca kepada adanya ajaran sesat, oh rupa-rupanya memang dia nombor satu kerana taksub dan fanatik yang melampau
kepada guru, menyebabkan wujudnya ajaran sesat di Malaysia. Kemudian yang kedua tuan-tuan, pasal apa benda ni berlaku? Pasal kita berpegang kepada akidah, pasal orang-orang yang sesat ni tuan-tuan, dia berpegang kepada akidah selain daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia berpegang kepada ajaran selain daripada mazhab yang muktabar. Tuan-tuan tengok, dalam sehari dua ni duk heboh cerita pasal benda-benda pelik, amalan karut marut di Gunung Jerai. Pasal mandi telaga, pasal apa semua tu tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tanya, adakah mazhab Syafi'i? Kita kata kita mazhab Syafi'i. Adakah mazhab Syafi'i ajar kita benda macam ni? Tak ada. Kita mazhab Syafi'i tak ada cerita satu pun cerita benda-benda macam upacara ritual macam ni, tak ada. Yang kita duk mendabik dada, kita duk ikut tasawuf Imam Ghazali. Tunjuk dekat saya tuan-tuan, Ihya Ulumuddin ke, Minhajul Abidin ke, mana-mana karangan Imam Ghazali ataupun murid kepada Imam Ghazali, Hujjatul Islam Imam Ghazali yang ajar kepada kita tentang ritual macam ni di Gunung Jerai. Ada tak? Tak ada. Kita duk kata kita mazhab akidah kita aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tunjuk mana ada kitab Asy'ariyah dan Maturidiyah yang ajar ritual macam ni di Gunung Jerai. Tak ada. Lepas tu kita ambil mazhab mana? Kita ambil aliran mana? Akidah kepercayaan mana yang kita ambil? Jawapan dia, sebenarnya apa yang dilakukan itu adalah di luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Mazhab Syafi'i pun tak ajar, aliran kesufian Imam Ghazali, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pun tidak ajar sedemikian. Maturidiyah, Asy'ariyah pun dia tak ajar kepada kita sedemikian. Kita aja yang memandai-mandai duk kata, oh kita ni Asy'ariyah, Maturidiyah, oh kita ni ikut Imam Ghazali. Tapi benda yang kita buat di Gunung Jerai tidak pun diajar oleh Imam Ghazali. Ini contoh tuan-tuan sekalian, betapa macam mana manusia ini diperdayakan, yang kita panggil talbis iblis. Kalau tuan-tuan mengaji kitab Talbis Iblis kan, Imam Ibn Jauzi, tuan-tuan tahu macam mana iblis dia memperdayakan ahli ibadah, macam mana iblis memperdayakan aliran kesufian. Kita syok sendiri, oh aku ni dah sampai makam tertentu, dah naik makam tertentu, dia lain sikit syariat dia. Ini punca dia tuan-tuan. Akhirnya manusia diperdayakan oleh syaitan. Na'udzubillah. Kita bukan nak kawan-kawan kita diperdayakan oleh syaitan, tapi kita bicarakan tajuk ni tuan-tuan untuk menyelamatkan mereka. Jangan kerana taksub kepada puak menyebabkan kita biarkan ketaksuban itu, fanatik yang melampau itu akhirnya membawa kepada kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, selain daripada itu tuan-tuan sekalian, punca berlaku benda macam ni kerana ajaran kerohanian dan tasawuf itu dicampur adukkan dengan ajaran-ajaran batiniyah, kebatinan. Batiniyah ni nak cerita dekat tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar kitab Talbis Iblis Imam Ibn Jauzi, tuan-tuan tengok kitab Talbis Iblis Imam Ibn Jauzi tu, hak tebal tu, banyak dalam tu cerita pasal batiniyah. Macam mana peranan batiniyah ini tuan-tuan, dia digunakan oleh iblis dalam memperdayakan dan merosakkan manusia. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi library ataupun tuan-tuan buka PDF dalam internet, tuan-tuan tengok kitab Talbis Iblis. Sebahagian besar, nak kata sebahagian besar, tapi banyak kandungan-kandungan dalam Talbis Iblis memang Imam Ibn Jauzi mendedahkan bagaimana batiniyah ini peranan dia dalam menyesatkan manusia. Kita kata dia tasawuf, sebenarnya dah dia sesat. Bukan tasawuf yang muktabar, yang bagus, tak. Kita salah sangka, sebenarnya telah dicampur adukkan dengan ajaran batiniyah. Baik, selain daripada itu tuan-tuan, macam mana boleh jadi benda-benda macam ni? Kerana kita terlalu percaya kepada cerita ilham, terlalu percaya kepada cerita mimpi, sikit-sikit mimpi. Ini dia bawa kepada penipuan, cerita bohong. Sebab mimpi siapa nak sah kan?
Kita hanya tahu orang tu dia mimpi, kita tak nampak, tak ada bukti. Itu yang bahayanya tuan-tuan sekalian. Lepas tu cerita kasyaf. Oh, hijab terangkat, terbuka hijab, maka dia nampak benda rahsia yang orang lain tidak nampak. Maka dia boleh bohong, dia boleh kelentong. Pasal apa? Atas dakwaan kasyaf, dibuka untuk dia seorang, orang lain tak tahu. Jadi kita nak argue dengan dia, kita nak hujah dengan dia, tak boleh. Pasal apa? Sebab dia bagi alasan kasyaf. Kamu tak kasyaf, kamu tak tahu. Lepas tu kita nak kata apa? Kita tunjuk dalil Quran, hadis bahawa benda yang dia dakwa tu salah. Dia kata benda ni hanya dikurniakan kepada orang tertentu saja. Habis. Kita nak kata apa?